Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asmawi bin Abdullah. Hai, Assalamualaikum. Saya Intaliana binti Rosli. Assalamualaikum, nama saya Yasmin Atika binti Abu Bakar. Nama saya Siti Ahmad Hajar binti Arifin. Nama saya Aimi Khairia binti Ahmad. Betapa mata bercinta? Rasanya semua sudah tahu makna ini. Bahkan pada zaman sekarang, budaya ini sudah bermula dari peringkat sekolah lagi. Kami dah lama berkawan. Kami dah selesa satu sama lain. Itulah jawapan yang selalu diberi jika ditanya kenapa bercinta. Apa makna cinta sebenarnya? Dalam Islam sendiri, pengertian cinta sangatlah luas. Cinta yang utama adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cinta kepada Rasul dan keluarga serta sahabat-sahabatnya. Cinta kepada Al-Quran, malaikat-malaikat Allah dan cinta kepada orang tua serta manusia dan lainnya. Namun, pada hari ini, cinta terhadap pasangan yang belum halal kian membara. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengulang-ulang kalimah cinta sebanyak 76 kali di dalam Al-Quran. Antaranya adalah surah An-Naba ayat 8. Dan kami, Allah, jadikan kamu berpasang-pasangan. Surah Al-Mutahanah ayat 7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan rasa kasih sayang di antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini menjelaskan bahawa sebagai manusia biasa, naluri ingin bercinta sudah pasti ada dalam diri. Perasaan ingin tahu bagaimana rasanya mencintai dan dicintai dan indahnya dunia seakan milik kita berdua. Kau tak pernah bercinta? Serius lah, kau tak ada boyfriend? Reaksi-reaksi yang penuh kejutan ini seperti menjadi kebiasaan jika mengetahui seseorang sedang tidak bercinta atau istilah lainnya, single. Adakah couple menjadi satu keharusan dalam hidup seseorang? Jawapannya, tidak. Terdapat banyak sebab percintaan berlaku telah dikaji. Antara sebab tersebut adalah diri, rakan, keluarga dan media. Diri bermaksud naluri atau fitrah manusia itu sendiri yang terdorong ingin bercinta. Sebab lainnya pula adalah disebabkan oleh pembacaan, penglihatan dan persekitaran mereka. Tidak dinafikan, susah untuk seseorang individu menghalang faktor luaran. Oleh itu, diri kita sendiri yang perlu mengurus perasaan cinta dengan menyalurkan cinta tersebut kepada Sang Pencipta seperti mendekatkan diri kepadanya. Pasti ramai yang pernah mengalami situasi seperti melihat rakan-rakan bersama pasangan. Misalnya, roommate ataupun housemate selalu bergayut atau istilah sekarang OTP dengan kekasih hati. Ramai manusia sekarang, terutama remaja, lebih suka menghabiskan masa bersama pasangan dengan keluar makan bersama, menonton wayang atau sekadar jalan-jalan. Dalam kisah Nabi Adam, baginda juga berasa sunyi dan menginginkan teman walaupun indah dan damainya syurga sekalipun. Dari situ, Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya untuk menemaninya di syurga. Umat manusia pada hari ini adalah anak cucu pewaris rasa cinta Adam dan Hawa itu, yang sentiasa rasa terpisah dan gelisah selagi tidak bersama dengan yang dicintai. Tidak salah untuk bercinta. Islam juga telah menggariskan panduan dalam percintaan antara lelaki dan perempuan untuk memelihara kesucian cinta. Bagaimana caranya? Halalkanlah cinta tersebut dengan ikatan perkahwinan yang sah. Allah telah mengiktiraf cinta selepas kahwin sebagai cinta yang terbaik, cinta yang diredai dan dituntut oleh ajaran Islam. Potongan surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahawa dia menciptakan isteri-isteri bagimu dari kalangan kamu sendiri supaya kamu dapat hidup tenang bersama mereka dan diadakannya cinta kasih sayang antara kamu. Sesungguhnya, dalam yang demikian ada tanda-tanda bagi orang yang menggunakan fikiran.
Rasa cinta itu sememangnya dekat dengan kita setiap manusia kerana itulah fitrah kita. Namun, jika kita lihat pada konteks bercinta sebelum berkahwin, ia sebenarnya memberikan lebih banyak keburukan berbanding dengan kebaikan itu sendiri. Antaranya ialah kemurungan. Hal ini terjadi apabila seseorang itu mengalami kekecewaan yang amat sangat akibat daripada hubungan percintaan yang dijalin terputus di tengah jalan. Kekecewaan yang dialami ini seterusnya boleh membawa kepada kemurungan jika ianya berlarutan kerana ianya menjejaskan emosi, motivasi dan aktiviti harian seseorang. Bercinta sebelum berkahwin juga sebenarnya, maaf saya katakan, ianya boleh dikatakan sebagai membuang masa kerana kita berada dalam suatu hubungan yang tidak pasti. Seringkali kita lihat senario di mana adanya pasangan bercinta bertahun-tahun lamanya, namun akhirnya putus begitu sahaja. Di sini dapat kita lihat bahawa benarlah bahawa jodoh itu rahsia Allah SWT. Yakinlah kita dengan perancangannya, sesungguhnya dialah sebaik-baik perancangan, sama ada cepat atau lambat sahaja. Kerana Allah SWT telah berjanji di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur, bahawa perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik itu untuk perempuan yang baik, dan begitulah sebaliknya. Terdapat pelbagai keburukan apabila kita bercinta. Antaranya, kita akan sentiasa lalai. Jika kita bercinta pada manusia yang berlainan jantina, terutamanya, ia akan menyebabkan kita terlampau sibuk dengan dunia percintaan tersebut. Percayalah bahawa perkara tersebut akan menyebabkan kita lalai dalam banyak perkara. Antara contohnya, sebagai seorang pelajar, kita akan lebih sibuk untuk mengkaji sifat orang yang kita sukai itu daripada tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar yang sebenar. Yang paling sedih, kawan-kawan, kita akan lalai kepada Tuhan kita sendiri. Sedangkan semestinya Allah tidak akan pernah terlelap pandangannya daripada melihat kita. Tetapi kita sanggup mengejar perkara yang sia-sia. Antara keburukannya yang lain ialah maksiat semakin berleluasa. Jika kita diamukkan dengan bercinta, sebenarnya untuk pengetahuan semua, kita sedang bergelumang dengan maksiat. Jika kita rujuk firman Allah, ada mengatakan bahawa Allah mengarahkan manusia untuk menjauhi maksiat. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa Allah menyuruh umatnya untuk menjauhi perkara yang boleh membuka kepada pintu maksiat. Tetapi kita sendiri yang membuka pintu maksiat tersebut. Antara kebaikan-kebaikan yang tidak bercinta di kalangan pelajar, salah satu adalah fokus terhadap pelajaran menjadi lebih efektif. Sebagai contoh, pembahagian masa terhadap pelajaran akan lebih fokus. Yang kedua adalah pengawalan dari segi emosi lebih terkawal. Sebagai contoh, dalam sesebuah pencintaan itu sangat cenderung kepada perasaan marah dan sedih. Antara kebaikan yang ketiga adalah mengelak daripada berlakunya maksiat. Sebagai contoh, apabila berada dalam situasi berduaan akan menjerumus ke arah kemaksiatan. Nasihat saya, rasa cinta itu adalah fitrah. Tetapi ada baiknya kita mengejar cita-cita dahulu sebelum terjerumus dengan cinta kerana banyak hikmah di sebaliknya.